Hari ni hari Isnin 11 Mei 2020. 17 Ramadan. Jadi sekarang ni kita melalui fasa kelima PKPB PKP bersyarat. Sektor-sektor ekonomi telah pun banyak dibuka Kesimpulannya tentang bursa saham di Malaysia ini, alhamdulillah, walaupun menghadapi satu ujian dan cabaran yang cukup besar COVID-19 ni, dia lebih besar daripada kejatuhan tahun 1998, walaupun sebelum ni kita meletakkan 1998 itu satu yang ujian yang paling besar, tapi rupanya 2020 ni ujian yang sangat besar. Kalau kita lihat rekod bursa saham di Malaysia ni, pertama jatuh pada lebih kurang pada penghujung bulan Mac, di mana krisis kepimpinan Malaysia, iaitu pertukaran Perdana Menteri di antara Tun Dr. Mahathir Mohamad kepada Tan Sri Haji Muhyiddin bin Yassin. Semasa proses pelantikan itu, bursa saham agak goyang sedikit, tetapi Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun melakukan satu pendekatan, iaitu dengan melantik seorang senator, bukan di kalangan ahli parlimen, tapi seorang senator sebagai Menteri Keuangan yang bekas CEO sebuah bank yang terkenal. Dan alhamdulillah telah pun berjaya, dan bursa saham di Malaysia nampaknya tidaklah jatuh, tetapi ada mendapat manfaat daripada pelantikan tersebut dengan langkah-langkah yang telah dibuat oleh Menteri Keuangan. Kemudian apabila WHO, Kesihatan Sedunia, mengumumkan bahawa COVID-19 ini menjadi satu pandemik, iaitu merebak ke seluruh dunia, maka pada selepas saja pengumuman tersebut, bursa saham seluruh dunia jatuh. Amerika jatuh, Jepun, satu dunia jatuh, termasuk di Malaysia ini. Dan selepas itu kerajaan mengumumkan PKP. Selepas saja pengumuman, sekali lagi kejatuhan yang agak besar di bursa saham di Malaysia ini. Walau bagaimanapun, sekarang ni kita melalui fasa PKP bersyarat, negara kita telah pun membuka semula sektor-sektor ekonomi yang terhenti sebelum ini, dan selepas seminggu nampaknya ekonomi di Malaysia ini telah mula berkembang semula. Dan kesimpulannya, pelabur-pelabur telah pun mengambil kesimpulan bahawa bursa saham di Malaysia ini telah pun mengalami satu ujian yang cukup getir, tetapi telah pun berjaya mengekang kejatuhan. Bermakna bursa saham di Malaysia ini diletakkan satu penarafan yang cukup baik. Walaupun diserang dengan begitu hebat, tetapi tidaklah jatuh dengan begitu teruk. Dan pelabur-pelabur, sama ada pelabur luar negara ataupun pelabur di Malaysia, telah pun mula masuk ke bursa saham Malaysia untuk membeli beberapa saham yang terpilih dan mengambil kesempatan pada masa sekarang ini. Di antaranya kesempatannya ialah, sebelum ini beberapa saham harganya cukup mahal, sampai RM5-6, tapi sekarangnya harga RM1, RM2. Dan ini kesempatan pada mereka untuk membeli saham-saham yang murah. Dan kalau kita lihat kedudukan harga minyak pun begitu baik, walaupun sebelum ni di Amerika mencapai harga negatif, tetapi sekarang ni di Amerika telah pun naik sehingga $25. Walaupun agak masih lagi rendah, tetapi nampaknya Amerika telah pun berjaya mengekang kejatuhan ini dengan begitu teruk. Dan Malaysia tidak terkesan banyak sangat, walaupun Malaysia adalah pengeluar minyak, yang ekspor utama Malaysia adalah minyak, tetapi nampaknya kesan kepada Malaysia ini agak kurang. Dan dari segi ekspor, walaupun harga minyak jatuh, tetapi dalam suasana COVID-19 menyerang beberapa negara ini, termasuk negara jiran kita Indonesia, pengeluar sawit utama,
tidak dapat mengeluarkan sawit untuk pasaran dunia, tetapi beberapa negara seperti India dan China telah pun melihat Malaysia untuk menambah import sawit dari Malaysia. Ini adalah satu keuntungan lah kepada industri perladangan di Malaysia ini. Jadi dalam keadaan sekarang, nasihat saya kepada pelabur-pelabur yang baru dan pelabur-pelabur yang runcit supaya berhati-hati kalau nak beli saham. Dan jangan lepaskan peluang sekarang ini untuk sama ada kita membeli saham ataupun kita tidak beli, tetapi kita mengikuti saja. Dan kalau kita mengikuti dalam keadaan sekarang ini, bermakna kita dapat satu pengalaman yang cukup berharga. Contohnya COVID-19 ini mungkin semua hidup kita kena sekali. Ada juga kawan kita yang tak pernah, yang dah meninggal sebelum kita ni, dia tidak pernah mengalami PKP ni. Jadi PKP ni ada banyak yang kita belajar dengan kejatuhannya, dan kita belajar bagaimana pergerakan di bursa saham. Dan apa yang kita dapat belajar antaranya, walaupun harga-harga saham semua jatuh, kebanyakannya jatuh, tetapi bukan semuanya jatuh. Seperti yang saya katakan sebelum ni, dalam orang rugi, sebenarnya orang bisnes perlu mengambil kesempatan untuk melihat mana bisnes yang sepatutnya dia ceburi. Contohnya dalam sekarang ni, bila saham jatuh, saham yang naik sekarang ni adalah antaranya saham pengeluar sarung tangan getah, di mana Malaysia ini merupakan pengeksport yang terbesar di dunia. Kalau kita lihat sekarang ni, saham seperti Top Glove, Kosan, Harta, Supermax, itu sebenarnya saham ini sebenarnya bulan lepas sudah pun jatuh dengan harga yang murah, tetapi sudah naik dengan begitu tinggi. Contohnya Supermax. Supermax pernah bawah RM1, tapi sekarang ni harga sudah RM3. Dan saya pun ada berkata 2 minggu lepas, iaitu Comfort. Masa tu harganya 60 sen. Sekarang ni harga Comfort RM1.73. Begitu juga K Plus. K Plus dulu 20 sen, 30 sen orang tak pandang. Sekarang ni harganya sudah hampir-hampir RM1 harga dia. Jadi, dan juga beberapa sektor lah yang sebelum ni jatuh tetapi telah pun berjaya. Antaranya industri. Industri seperti yang terlibat dengan kimia, dan juga saham-saham minyak. Minyak, kejatuhan dia semasa minyak di Amerika harganya negatif, banyak saham yang turun. Tapi bila dia naik harga minyak, maka dia boleh menjadi tumpuan semula harga minyak yang perlu kita ambil perhatian. Dan juga sektor perladangan. Kita lihatlah antara saham-saham yang peladangan di Malaysia sudah 1 minggu ni naik. Rupa-rupanya ada berita baik, iaitu keperluan minyak sawit dan juga getah dunia. Cuba lihat perkembangan selepas ni, Felda Global Venture sudah pasti menjadi tumpuan. Jadi saham apa yang nak beli? Saya dah sebut tadi, yang pertama kita ikut sektor. Jadi kita kena tahulah. Contohnya saya sebut tadi saham sarung tangan getah. Kepada pelabur-pelabur yang baru ni kena tahulah juga sarung tangan getah ni saham apa. Mana terus kita tahu sarung tangan getah ni Supermax, Kosan, Harta, K Plus dan lain-lain. Peladangan saham apa? Contohnya Sime Rabi, Felda Global, Aras Sawit, dan lain-lain lah. Kita dapat tengok dan kita tumpukan pada saham tersebut. Saham minyak, apa dia? Borneo, Dayang, KKB, Dialog, dan lain-lain. Kita
Dilium, dan lain-lain lah. Kita tengok. Kalau sektor-sektor tersebut naik, mana kita tumpu kepada sektor berkenaan. Faktor kedua kita nak beli saham ni, yang kedua kita tengok pada volume. Jadi kita perlulah membeli saham ni yang ada volume, yang menarik minat pelabur-pelabur lain. Di antaranya kita tengok carta 20 saham aktif ataupun 30 saham yang aktif. Jadi setiap hari kita melihat kepada saham yang aktif tersebut. Jadi kita boleh buat satu kesimpulan dan elakkan untuk membeli saham-saham yang tidak aktif. Kerana kalau kita beli saham tersebut, mungkin dia tidak bergerak, masih belum bergerak. Jadi kita agak rugilah. Kita tidak dapat menyertai saham-saham yang aktif yang turun naik ni. Yang ketiga, kita banyak membaca dan kita kena ada rujukan. Antaranya rujukan akhbar. Dan elakkan rujukan daripada sumber yang tidak betul. Sumber Facebook yang tidak ada sumber, kita elakkan. Di antaranya yang kita boleh menjadikan rujukan, antaranya surat khabar Malaysia, berita harian, harian Metro, utusan dah tak ada dah kan, The Star dan sebagainya. Dan juga rujukan internet yang akhbar ini agak berpengaruh dengan pelabur-pelabur, iaitu DH. DH ini dalam ada penganalisa. Contohnya dia menyatakan sesuatu saham, perkembangan sesuatu saham, perniagaan sesuatu saham dan juga kontrak-kontrak baru yang dimenangi oleh syarikat tersebut. Dan mungkinlah dengan memenangi syarikat tersebut, kita boleh memilih syarikat tersebut sebagai senarai untuk kita beli. Dan juga dalam DH ini ada juga saham-saham yang dianalisa oleh broker-broker saham. Contohnya RHB, Maybank dan sebagainya. Dan dia menganalisa satu saham dan dia mencadangkan supaya kita beli saham ini. Jadi saham ini kita perlulah mengambil perhatian. Sebab apa? Kalau kita fikir sebab apa broker saham ini boleh berani mengeluarkan kenyataan tersebut, sudah tentulah ada dia punya alasan-alasan dia. Dan yang keempat, kita nak beli saham ini, kita melihat saham ini memberi dividen yang tinggi dan juga mengumumkan keuntungan. Kalau umumkan kerugian, kita mungkin boleh elakkan. Tapi saham ini dia mengumumkan keuntungan yang lebih berbanding suku yang lepas. Ya. Jadi ini dia umumkan satu yang tinggi. Jadi kita pun boleh menilai saham-saham tersebut. Yang kelima, faktor kita nak beli ialah daripada broker kita. Jadi setiap pemegang akaun ada broker-broker saham ya. Dia akan menghantar WhatsApp pada kita dan analisa dia adalah berdasarkan chart. Chart. Jadi sebenarnya susah nak faham dan saya pun sebenarnya tak berapa nak faham dan rasa tak perlu faham perkara ini. Jadi itu kita ada satu penilaian yang lain lah. Kita tengok skill pelabur ni berbeza-beza. Dan saya tidak melihat ini chart ni sebagai satu skill. Yang broker hantar ini sebagai satu tumpuan. Tapi kita hanya melihat saja dan kita sendiri membuat menilai untuk masuk ke bursa saham ya.